Nah, itu Rocky Balboa, bukan kereta. Assalamualaikum semua. Hai, bersama saya Bro Bab, ataupun korang boleh panggil aku Bro. Korang mesti tak pernah tengok aku kan dekat episod sebelum ni. Aku kena duduk dalam kereta Mitsubishi Xpander. Itulah aku kena duduk dengan Haida. Hari ni aku nak bagi tahu korang macam-macam jenis kereta yang ada dekat Jepun, iaitu 10 KK paling cool di Jepun. So, yang belum subscribe, korang subscribe sekarang. Okey, hari ni aku nak cerita korang pasal sejarah KK ni. Orang Jepun bina untuk apa? KK ni ataupun KK tidak lagi popular seperti dulu tau. Tetapi saiznya yang agak kompak dan harganya yang mampu bilik masih menjadikan pilihan di Jepun. Sama seperti kereta rakyat yang lain yang pernah ada dalam sejarah otomotif, KK di Jepun juga direka semasa era yang memerlukan. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak rakyat Jepun tidak mempunyai wang untuk membeli kereta, dan bagi membantu ekonomi kerajaan, Jepun menetapkan peraturan kategori kenderaan yang lebih murah dan juga kurang memakan ruang dalam kereta. KK yang pertama muncul pada tahun 1949 dengan enjin kapasitinya maksimum 150cc. Laju juga tu. Kereta 150cc yang kalau dekat Malaysia sekarang ni Y15 boleh cucuk belakang tu kan, sebab dia 150cc je. Panjang 9 kaki, lebar 3.3 kaki dan tinggi 6.6 kaki. Macam daging. Macam apply kerja kan. Berat 36 kaki. Apalah macam daging. Okey, undang-undang ini diselaraskan seiring peredaran zaman lah. Kini saiz enjinnya dihadkan kepada 660cc. Panjang kereta tu 11.2 kaki, lebar 4.9 kaki, dan kuasa maksima enjin tu boleh pergi sebagai sampai 63 horsepower. Wah, laju. Pada zaman tu kereta tu paling laju lah. So mana selekoh dia tak buat drift kat Jepun tu kan. Okey, kebanyakan KK adalah pacuan roda depan. Dia kebanyakan ni pada tayar depan lah yang berpusing. Dan model lebih sport ditawarkan dengan pilihan pacuan semua roda. Pengeluaran terbesar untuk KK adalah Suzuki dengan Daihatsu. Time tu paling popular lah, Daihatsu dengan Suzuki ni jenama. Tetapi pengeluaran Jepun yang lain juga ada kereta-kereta yang lain, sepertinya Mitsubishi dengan Honda. Ini paling popular juga. Okey, sekarang jom kita tengok 10 KK paling cool yang ada dalam pasaran Jepun hari ini. Yang ke-10, Daihatsu Tanto Fun Cross. Daihatsu Tanto ini bermula diperkenalkan pada tahun 2003. Dan kini dalam generasi keempat. Ia masih menggunakan resepi KK yang asal. Cuma kini dengan kotak gear CVT. Tanto generasi keempat ni dikeluarkan pada tahun 2019 dan dalam bulan pertama sahaja terjual lebih daripada 37,000 unit. Ia dikuasakan enjin 660cc 3 silinder. Kau bayangkan. Dia ada versi natural aspirated NA dan turbo. Versi NA menjanakan 51 horsepower dan turbo menjana 63 horsepower. Laju. Kau bayangkan kereta kecil, lepas tu siap ada turbo ni. Tu turbo. Yang tu turbo. Okey, yang ini nombor 9, Honda N1 Mugen. Model ini antara KK paling popular di Jepun. Kau tengoklah dia punya bentuk tu, aku malas nak sebut dengan kereta apa. Itu memang kereta favourite aku lah. Dia punya lampu. Kalau kau kat Malaysia, kau mesti tahu dia macam kereta kenari. Dia punya bentuk body macam kereta kotak tu kan. KK ni paling popular dekat Jepun dan kini dalam generasi kedua. Okey, dengan enjin 660cc, padanya juga ditawarkan dalam pilihan NA aspirated dan turbo. Aku bagi tahu, versi baru N1 mendapatkan varian RS dengan kotak gear manual 6 kelajuan. Dia gear 6. Versi ini juga datang dengan part Mugen. So enjin sama tapi beza dia body part Mugen. Habislah. Ni kalau letak dekat Senawang, habis budak kupik dia punya logo. Sebab apa? Mugen. Kan orang Batak sekarang. Yang ke-8, Honda S660. Dengan body part dia, dengan bentuk-bentuk bumper dia memang cantik. Dia juga menggunakan resepi KK, iaitu enjin kecil, saiz kecil, tapi enjinnya bukan di depan,
Itu yang special kereta ni, bukan depan. Sebaliknya di tengah-tengah. Jangan main-main dengan kereta ni Dia sebiji macam supercar. Enjin dekat tengah-tengah. Kereta lain semua tak ada, kereta ni je ada. Bermakna S660 ini menggunakan pacuan roda belakang. Ia juga mendapat elemen-elemen reka bentuk daripada Honda NSX. Honda NSX tu sport car, itu pun limited tu, rare kat tu NSX tu. S660 ini juga ditawarkan dengan pilihan CVT ataupun gear 6. Manual 6 kelajuan lah. So kereta ni dah perfect dan kecil, laju, boleh bikin aku tak tahu kalau dapat dekat orang yang betul, kereta ni akan pergi lagi piau punya. Tapi sayang, korang tahu pengeluaran kereta ni dah tak ada lagi dah. Dia last hari tu bulan Mac 2022. So kita doa-doa lah, harap-harap dapat lah pakai kan, harap-harap adalah pengeluaran dia yang next version punya kan. Okey, yang ketujuh kita ada Suzuki Jimny. Suzuki Jimny ni merupakan pacuan 4 roda kompak yang paling disukai dan kini dalam generasi keempat. Tapi tidak ramai yang tahu bahawa semua Jimny yang dikeluarkan di seluruh dunia adalah versi ekspor. Okey, kalau korang tahu, di Jepun Jimny tidak dapat mendapatkan fender lebar ataupun tayar lebih lebar dan enjin dia 1.5 liter. Sebaliknya, ia dipacu enjin 660cc 4 silinder turbo. Dekat Jepun kita tahu itulah memang spek KK dekat sana. Untuk mendapati piawai kereta KK. So dekat Jepun memang kena pakai spek yang ditetapkan lah, diorang dah buat. Tetapi transmisi masih manual 5 kelajuan. Kereta ni 5 kelajuan dan ada turbo. So KK ni dah okey lah untuk spek kereta ni. Korang tengok body part dia semua okey. Ni lulus. Yang keenam kita ada Toyota Copen JR. Bukan Copen tapi Coupé. Itu nama dia yang sebetulnya. Toyota Coupé ini dikenali sebagai Daihatsu Coupé. Ialah kereta sport KK. Dan ia popular kerana gayanya yang unik kerana ditampilkan dalam siri permainan video Gran Turismo. So siapa-siapa yang main Gran Turismo mesti dah familiar dengan kereta ni kan. Versi terkini mendapat talaan GR special, iaitu division sukan pemotoran Toyota sendiri yang lebih dikenali sebagai Gazoo Racing yang berlangsung minggu lepas. Coupé GR ini diberi penggayaan mirip dengan GR Yaris. Yang harga kereta 300,000 yang laju si biji macam mana. Tak tahulah enjin tu boleh masuk kat tinggi ni, kita tak tahu. Serta diberi dengan bumper depan sama, serta di bahagian dalam dan lebih sporty. Okey, yang kelima kita ada Damn Little D. Okey, Damn Little D adalah pakar aftermarket yang terkenal di Jepun yang menawarkan kit-kit badan untuk KK dan kenderaan-kenderaan lain. Antara produk mereka yang paling dikenali adalah Little D yang diasaskan dari Jimny. So diubah sesuai daripada Jimny yang macam kering sikit tu, dibagi tambah sikit yang dengan mengubah pacuan 4 roda kompak, iaitu menjadi seolah-olah Land Rover Defender versi mini. Lagi satu, versi Little D ialah berdasarkan Daihatsu Tough yang menukarkannya menjadi Range Rover klasik kecil, lengkap dengan bumper depan petak. So kalau kereta ni masuk dekat pasaran Malaysia, aku cakap kau, so brother-brother yang stay single, kau dah boleh tukar status korang dah. Relationship. Okay, Little D Tough ini juga mendapatkan rak bumbung agak besar dan livery off-road klasik serta Union Jack berwarna hitam. Cool juga kereta ni Yang keempat kita ada Nissan Sakura EV. Okey, Nissan Sakura EV mungkin bukan kereta KK EV yang pertama, tetapi ia antara kereta yang terbaik. Boleh dilihat reka bentuk Sakura ni, dia ada sikit dia punya elemen-elemen sama dengan kereta Nissan Ariya yang lebih besar. So kereta ni mungkin Sakura ni lebih letak dia, body dia macam lebih lembut sikit. Sebab apa? Nama dia Sakura. Okay, Sakura ini diasaskan dari KK Days tau. Kalau korang nak tahu. Cumanya ia mendapatkan bateri dan bukan enjin petrol seperti Days. Sakura ini dilengkapkan pack bateri sebanyak 20k watt. Dengan jarak permanduan kira-kira korang boleh jalan jauh 170 km. Dia punya jauh. Saiznya yang kecil dan ringan memudahkan untuk mendapat jarak sebegitu walaupun pack baterinya tidaklah begitu besar. So kalau bateri kecil, kau tak adalah jalan jauh. So kalau bateri besar, maknanya boleh lagi jauh. Korang boleh 170 km je untuk kereta ni.
Okey, yang ketiga, kita ada Suzuki Spacia. Suzuki Spacia ni sebuah kereta kekar yang cukup mantap kalau korang nak tahu. Bukan saja kerana jimat minyak dan ada ruang yang agak luas, tetapi harganya juga menawarkan banyak pilihan kepada customer. Walaupun enginenya sama saiz, yang memberi pilihan hybrid dan turbo. Tetap juga ada turbo kereta kekar ni. Dan juga terdapat varian-varian seperti Spacia X, Spacia Gear dan Spacia Custom. Masing-masing ada bentuk gaya dan rupa unik. Okey, yang kedua kita ada Daihatsu Rocky. Itu Rocky Balboa, bukan kereta. Daihatsu Rocky ni antara model paling praktikal. Rupa dia yang tidak terlalu menonjol. Ruang dalam dia tu luas gila, yang sesuai untuk family dan menepati semua undang-undang di pasaran Jepun. Okey, seperti juga model-model Daihatsu yang lain tau. Ia turut dijual sebagai Toyota Race dan Pro 2 Activa. Dia sebiji. Ini dia punya makcik lah. Kalau kat sana dia ada Daihatsu, dekat sini dia Activa. Dia versi Toyota Race mendapatkan varian GR, manakala Rocky mendapat pilihan pacuan semua roda depan belakang jalan. Kalau ni 9 cakap lah. Okey, kita ada yang pertama, Suzuki Hustler. Kalau kita tengok dari segi Suzuki Hustler ni, dia adik-beradik dengan Jimny lah kalau nak tahu. Okey, Suzuki Hustler ni boleh dikirakan sebagai Jimny 4 pintu. Cuma tanpa lift kit dan kotak gear manual. Hustler juga dikuasakan enjin 660cc seperti Jimny JDM. Tetapi juga hadir dengan pilihan hybrid. So kereta ni makin lama makin bagus. Dia nak ke hybrid. So dia ada turbo. So complete lah kereta kekar ni kalau korang nak tahu. Sama seperti Jimny yang pertama, pacuan semua roda, tetapi terdapat juga versi pacuan roda depan saja. Okey, so korang semua dah tengok 10 jenis kereta kekar yang aku dah tunjukkan kepada korang. So, apa pendapat korang tentang kekar yang aku dah tunjuk ni? Best ke, tak best ke? Ataupun korang nak tanya pendapat tentang diri aku yang melalut pasal kereta ni? Okey, so korang semua jangan lupa subscribe, like ataupun komen dalam video-video ni. Paling penting tu subscribe, share tu paling penting. So korang boleh tahu info-info kereta yang ada di pasaran sekarang ni. So kita jumpalah di lain hari dengan waktu yang sama, dengan minit yang sama bersama saya Bro Bab dan N-Gear. Bye bye.